Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan kesan sahih Imam Muslim. Yang kita sampai itu pada bab berkenaan dengan apa yang halal, apa yang boleh untuk seorang yang haid. Untuk seorang yang haid, kita baca itu bab yang ke-20, ma yahillu minal haidi, apa yang halal daripada seorang yang wanita yang haid. Okey. Jadi kita ambil itu dan kita baca dalam hadis yang ke-227, mana Aisyah radhiyallahu anha nyatakan bahawa dahulunya seorang di kalangan kami, itu isteri Nabi SAW, bila dia haid, baginda memerintahkan isteri dia untuk bermakai kain. Dia izar. The word izar maksud dia tutup kawasan antara pusat ke lutut, kawasan bawah tu dia panggil izar. Macam kita bersarung Cuma orang dulu dipakai macam orang Arab dipakai kain batik lepas, macam batik lepas lah, kain. Tapi kain tu biasa corak-corak macam sulam dan sebagainya. Macam di Yaman dia berkahwin tu, dipanggil kain dia apa, dah lama pula tak ingat. Mewaz dia pakai kat pinggang, gulung, tak pakai tali, tak pakai tali pinggang pun. Kalau tarik lucut habis. Tapi masalahnya kalau orang terpandai pakai, tak lucut-lucut mudah pun. Ada kawan saya 3-4 orang pakai yang tu. Dia pakai itu. Saya jumpa pernah sekali orang Yaman pergi ke Loyat. Dia pakai macam tu. Saya kata orang Malaysia tak tahu dia pakai tu macam tu je tau. Itu kan tarik lucut tu. Memang tak ada ni. Tapi kain tu lebar, dia gulung. Bila tarik gulung balik, memang masuk rapat. Okey, jadi dia panggil apa, dia panggil futa. Kalau orang Melayu kita panggil kain sarung kita pakai tu panggil futa. Fa wa ta tamar futa. Tapi yang kalau kita kata generally tutup kawasan antara pusat ke lutut tu pakai izar. Izar mana kain apa tak kisah, tapi tutup lepas kata sekian tak kisah. Yang penting tutup kawasan sekian pakai izar. Jadi Nabi akan perintahkan seorang isteri dia yang datang haid supaya pakai izar. Daripada dengan sebab keluar ketika pada waktu banyak keluarnya darah haid dia. Kemudian baginda ketika tu akan berhubungan langsung dengan dia, sentuh dia sebagainya. Tapi maksud dia, tapi dalam keadaan berkain. Dia pakai kain tadi, Nabi tak ni. Dia keluar tak ada masalah. Okey. Dan Nabi lepas tu Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah SAW yamliku irbahu. Dan siapa yang kamu ni yang memiliki anggota dia, maksud dia nafsu dia, keinginan dia, macam Nabi SAW memiliki keinginan dia. Seorang lain mungkin akan terlajak, maka elakkan. Jadi kalau Nabi SAW dia kata macam tu keadaan baginda SAW. So as long as tak akan timbul berlaku persetubuhan, maka tak menjadi masalah. Maksud dia masih lagi halal untuk lelaki tersebut peluk isteri dia, cium isteri dia kadang-kadang haid sekalipun. Okey. Dan daripada Aimanah itu dia kata kan Rasulullah SAW yubashiru nisa'ahu, buat hubungan langsung dengan isteri dia. Maksud dia sentuh kulit isteri lah. Mana buat hubungan, maksud ni panggil kiasan bagi buat hubungan dengan isteri. Tapi daripada fauqal izar, daripada atas kain, mana tak ada sentuh dah bawah kain berkenaan. Wa hunnal huyat, kerana mereka ni ketika isteri Nabi ni dalam keadaan haid. Kerana Aimanah tu daripada Ummu Salamah pula yang kita baca itu baca dah. Okey. Kita baca itu sampai sekian. Okey, sebut jugalah, nanti tak ingat. Okey, daripada Maimunah tu dia kata sedang mana dia tidur bersama Rasulullah SAW dalam satu kain selimut tiba-tiba dia kata datang haid. Lalu dia pun menyusup keluar daripada bawah selimut, lalu ambil pakaian haid dia asingkan pakaian haid lain untuk pakaian tidur lain. Lalu Rasulullah SAW tanya pada dia, kata anafisti, maksudnya kau datang haid ke? Kalau kita terangkan itu, walaupun perkataan nafis tu daripada nafasa, macam nifas kan, tapi nifas ni kita faham bahawa ia adalah darah yang mengiringi beranak. Orang beranak keluar darah bersama dengan proses beranak tadi dipanggil sebagai nifas. Adapun darah yang keluar ketika bulan 7 hari sebulan, 6 hari sebulan, 5 hari sebulan tu period, time by time tu dipanggil sebagai haid. Okey, jadi tapi dalam masa yang sama kita terangkan itu perkataan untuk haid ni ada banyak perkataan. Antara perkataan dia adalah nafasa, nafisat. Mana wanita sebut nafisat, kemudian ada akarat, kemudian ada hadat ataupun tahayyadat, kemudian ada apa, dhahikat. Ingat kan kita bagi Al-Quran tu? Surah apa?
Baqarah bukan Baqarah. Kisah Ibrahim alaihissalam. Hud ayat nombor 71 kan. Ini bila wa imra'atuhu qa'imatan fadhahikat. Isteri dia dalam keadaan berdiri fadhahikat. Sebenarnya yang kata dhahikat itu hadat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagi para ulama yang lain yang kata yang dia takwilkan isteri ketika mana tetamu Ibrahim datang dan dia kata pada Ibrahim engkau akan dapat anak kan. Kami diutuskan untuk kepada kaum Nabi Hud. Ketika itu isteri dia berdiri, isteri dia ketawa. Ada orang kata isteri dia ketawa tersenyum. Kemudian ada orang suka kaum kena musnahkan. Takkanlah isteri dia seronok pula. Tapi ada orang kata tak. Maksudnya isteri dia rasa lega. Lega rupanya orang yang datang tadi bukan nak serang mereka tapi nak serang kaum Nabi Hud. Bukan mereka, dia ketawa. Itu ada yang kata macam tu. Tapi tak. Macam Ibn Abbas kata dhahikat ai hadat. Dhahikat maksudnya hadat. Itu perkataan dalam Quran, dalam apa penggunaan bahasa Arab. Apa orang Arab guna kita guna. Bukan apa kamus tunjuk. Kamus bahasa Arab tu satu benda. Pada kamus yang besar, kalau kamus kecil ni tak jumpa lah. Kamus besar-besar ya kita jumpa. Penggunaan perkataan berdasar kepada apa yang orang Arab pakai, bukan kita pakai. Lepas tu dia kata lalu Nabi panggil Ummu Salamah dan dia kata lalu dia tidur dengan Nabi SAW dalam selimut berkenaan. Dan berkata Ummu Salamah lagi wa kana siya, dan dia dan Rasulullah SAW yaghtasilan mandi fil ina'il wahidi minal janabati, mandi daripada bekas yang satu daripada janabah disebab junub. So dia tak ada masalah mandi daripada air yang satu yang sama. Faham Jadi maksud dia kita dah ajar berkenaan tajuk sebut mandi wajib mandi junub tu macam mana nak dibuat kalau orang tu dalam keadaan dia ni air percik tak usah fikir. So, Nabi tak kisah, jangan anda kisah. Tapi kan dia kata contoh macam saja tadah, Nabi tak buat, anda jangan buat. Saja tadah untuk ambil sekali lagi. Kena air dah masuk ke tiak, turun balik dan sebagainya, masuk mulut. Mana boleh? Kan? So confirm kita akan buat. Pasal ni banyak masyarakat kita ni dia masalah berkenaan masalah bila kata mandi junub atau mandi wajib ni, dia akan kata tak boleh air jatuh balik. Kalau tu ambil air segayung kemudian lari jauh daripada baldi, takut air percik balik. Dan sekali dia salah faham. Sebenarnya dalam Islam bukan macam tu. Pasal bersyarat air, ratakan air tadi, kita ambil air tu ratakan ke badan kita. Ambil air ratakan badan kita. Masa kita wuduk kan, jatuhkan air kemudian kita ratakan. Ini bukan gosok. Ini adalah meratakan. Dia panggil isbar. Asbara yusbiru isbar. Isbar, meratakan. Ni, pasal sabara maknanya meliputi. Meliputkan air wuduk tadi. Dan kita kata bahawa dalam kata sapu, dia mesti air di tangan, kita renjiskan. Renjis, lepas tu baru kita sapu. Air sapu. Ini sapu. Kalau dia kata kita ambil air, kita letak, ini rata, ini basuh. Ini basuh yang dimaksudkan dalam fiqh, dalam syarak, itu dia. Tapi dalam kaedah akal hilang lah. Tapi jatuh balik. Tapi kalau tu air terkena, itu kotor, itu panggil gatal. Okey, tinggalkan. Baik, kemudian kita masuk pada hadis Aisyah radhiyallahu anha berkenaan tajuk tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata dahulunya Rasulullah SAW mengeluarkan kepala baginda kepada Aisyah daripada masjid dalam keadaan baginda duduk sebelah kan. Masjid Nabi kan kita mihrab dengan bilik Nabi bilik yang Nabi ditanam tu. Itu bilik ditanam Nabi SAW, itulah bilik Aisyah radhiyallahu anha dahulu. Jadi daripada bilik berkenaan Nabi ulurkan dari masjid, Nabi Aisyah radhiyallahu anha basuh kepala baginda SAW. Dia panggil tarajjala kalau kalimah lain. Tarajjala maksud dia dibersihkan kepala baginda SAW, ni basuh rambut Nabi SAW. Dan hari 231 itu kita bincangkan pasal Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu anha, nawilni al-khumrata minal masjidi. Yang saya kata hari tu dia masalah tahu ni. Ini kalau kita ke depan sini, maksud dia yang dalam masjid siapa? Nabi. Yang dalam rumah siapa? Aisyah. Tapi kebanyakan para ulama dia letakkan benda ni jadi macam ni. Jadi dia nampak kat sini tau. Kalau kita hilangkan ni, maksud dia kata-kata Nabi tu adalah apa? Hulurkan aku kain berkenaan, lapik berkenaan, kain lapik atau kain untuk kepala berkenaan. Dia sama ada letak kepala atau letak lapik di lantai. Lalu qalat faqultu, berkata Aisyah, inni haidun, aku haid. Faqala, maka baginda bersabda, inna haidataki laysat fi yadiki. Haid engkau bukan di tangan engkau. Yang kita bincangkan itu berkenaan masalah hukum masalah wanita yang haid masuk masjid dan sebagainya. Kerana kita kata benda tadi, kalau benda tak ada masalah, Aisyah tak sibuk. Kan Aisyah takkan sibuk cakap aku haid kecuali memang ada masalah. Faham macam tu je. Dan Nabi SAW sekat wanita-wanita yang berada pada hari raya tadi, suruh kumpul. Wanita yang haid suruh datang untuk menyaksikan doa orang-orang yang beriman, supaya aminkan doa. Tapi
kawasan musalla Nabi kata jauhi kawasan musalla. Ada orang kata kena takut darah tumpah situ, tapi kita kata nak beri arahan kan tadi, kita kata bukan masalah darah tumpah. Maksudnya kita kata ada restriction ikut restriction tadi. Kalau kita balik pada surah apa? Surah An-Nisa ayat yang ke 43. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Yang kamu dekati masjid dan kadang kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Yang kamu tahu apa kamu cakap. Solat tu orang kata solat lah, tapi kata solat tu terjemahkan masjid. Wala junuban, yang kamu dekati juga dalam keadaan junub. Illa abiri sabil, cari kamu lintas jalan. Baru kena masuk masjid tadi. Kalau kita terjemahkan solat lintas jalan apa bendanya? Mana masjid? Yang dekati masjid ketika junub. Illa abiri sabil, kecuali lintas jalan saja. Hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. Selagi tak mandi, maka tak boleh. Maka wanita yang haid tadi selagi tak boleh mandi, selagi itu tidak dekati masjid. Dan para ulama kata maksud dia kawasan solat itu saja. Pasal ikutkan, kalau ikutkan binaan rumah Aisyah radhiyallahu anha, cantum dengan masjid. Bilik Aisyah tu bercantum dengan masjid punya binaan. Tapi dalam sama yang dimaksudkan dengan itu adalah apa? Adalah apa? Kawasan solat itu saja. Nabi kan Aisyah sibuk nak ulurkan, nak ni kata macam tu sebagainya, sebab nak katakan bahawa benda tak ada masalah. Sebab itu ikut saja. Memang kita kata ada orang kata, tapi nanti macam mana kami ketika haid, nanti tak boleh lah ngaji. Tak boleh. Dah orang bagi cutilah. Kan time lain kan, time biasa orang tak cuti tak nak cuti pula. Kan time ustaz kata suruh datang kelas, ponteng. Tapi orang bagi ponteng, orang bagi cuti nak datang kelas juga. Kenapa ustaz ada ponteng kata. Contohnya itulah kan. Okey. Maksud dia secara tak langsung itu yang kita kata apa? Benda yang perlu dijaga dalam masalah ni. So untuk wanita haid ni, benda ni adalah benda yang perlu diambil kira. Bukan jadi macam kata ala ustaz ni dia ikut mazhab Syafi'i je, tak ikut mazhab lain. Awak mazhab apa? Kan? Jadi maksud dia elakkan. Memanglah saya sebenarnya banyak benda kes apa AJK masjid dekat Malaysia ni banyak yang jahil. Tuan cakaplah. Tak cakap apa pasal dia orang kadang-kadang pencen, ada separuh tu isi just for resume, resume. Nak isi resume. Asal kalau anda kata dia ada benda kan, resume dia akan bagus. Kan asal kan macam orang yang bukan Islam, dia tahu isi resume dengan apa? Ikuti kelab-kelab apa cinta alam, cinta suka, cinta hutan dan sebagainya. Tahu tak? Dia tak ada AJK kuil, tak ada. Pasal dia orang kat kuil tadi, dia orang tak masuk, buang masa dia bagi dia orang. Dia minta kita nak perlu hajat dia baru datang situ. Betul lah. Sama Kristian okey sama lah. Dia rasa dia tak ada. Jadi dia tak ada. Kalau yang Kristian mungkin gereja, tapi tak ada resume, tak sedap. Resume dia sedap dia apa? Pakar apa? Ahli persatuan pencinta alam, ahli persatuan basikal masuk hutan. Dia akan jadi macam jadi orang kita pula resume AJK masjid. Berebut ada pun. Masalah gila betul berebut. Kan? Tak dapat jawatan, nyampah kau. Tak nak datang masjid pula. Masalah betul. Kan benda tadi bukan untuk resume. Kalau anda untuk bertugas kerana Allah Taala, ada separuh tempat tu kalau anda kata dapat relaun, lagi gaduh. Jadi kadang-kadang macam masalah. Dan dalam konteks ini timbul tajuk baru ni, ada orang tanya daripada apa ada seorang pendakwah kat Malaysia nama Lim Joy Sui ke apa nama dia. Okey, dia ada ceramah sikit tentang tajuk masalah apa. Dia kata dekat Malaysia ni orang kafir, orang Islam, bukan Islam tak boleh masuk dia kata. Jadi kalau pakai tak proper jangan masuk lah, pakai skirt pendek masuk apa. Kalau kata pakai proper boleh masuk lah. Cuma dia kata pasal apa? Dia kata tahu tak kenapa tak boleh? Dia kata sebab dia kata sebab masjid Malaysia ni dia buat parallel lah, dia parallel. Lebih suci berbanding dengan Masjid Nabawi. Pasal dalam Masjid Nabawi tu orang bukan Islam masuk. Nabi bawa orang Kristian masuk, bahkan orang kafir diikat dalam orang musyrik tu diikat dalam tiang, dekat tiang masjid. Tu tak nak bagi dia keluar kan, diikat dalam masjid. Jadi maksudnya kalau kata mereka ni tak boleh masuk masjid, dia masalah lah. Jadi kita kata benda tersebut yang kita kata tak benar, restriction dari Islam tak ada untuk tersebut, tak ada dalil kata tak boleh. So tak timbul tajuk untuk orang sekat sebenarnya. Tapi bila kita zaman kita macam-macam lah, budak-budak pun nakal dia juga. Lompat-lompat, ada seluruh tangan pun ada. Tengah ada kelas kan dia bising. Saya kata tak apa, biar kan. Kalau ikutkan budak ni kacau, aku cakap pula kan buang masa. Tak tahu je, budak biasalah budak. Mana tahu, cuma mak bapak kena ingatkanlah anak. So saya cakap macam ni pasal saya pun pernah jadi budak juga. Abah suruh pergi belajar, pergi masjid main tarawih, pergi main mercun. Yang tua juga budak main mercun, masuk masjid pun ada pernah sekali. Dia main tembak-tembak mercun ni tu naik atas, masuk masjid. Ketika tu nak blackout,
Ilaha illallah syarikalah. Orang gelupur lari. Kan? Lepas tu tadarus datang. Sebab tadarus ada dapat duit. Tamat 30 juzuk kan, tadarus, nanti ada sagu hati yang pakcik-pakcik dapat kain. Budak-budak dapat duit. Betul ni cerita betul. Tapi jadi macam bila kita sebut macam tu, memang budak-budak perangai macam tu lah. Tapi kadang sampai peringkat ada masih tak bagi masuk budak yang masuk sebagainya. Tak boleh macam tu. Masalah soft kanak-kanak tadi, kita kata ada timbul masalah banyak. Untuk kita kata sekat, kalau budak tu tak proper semayang je. Kalau dia diam, tak ada bergerak, tak ada golek-golek, tak ada goyang-goyang. Ada yang goyang pun ada sekali tu abang tu seorang. Dia bawa anak dia 2 perempuan 2 orang. Dia sebab dia duduk sebelah saya. Lepas tu anak dia macam lepas tu kan, dia 2 orang, dia seorang tolak. Yang kakak tolak adik daripada saya. Langgar. Lepas tu yang dia langgar, saya macam ya, takkan kata tak nampak pula, bohong lah. Kena khusyuknya, aku tak nampak budak ni. Mana ada, nampak lah. Kalau Nabi ada apa panggil apa? Ada tindak balas dengan budak menangis, Nabi cepatkan semayang. Cucu dia panjat, Nabi tahan lama. Maksud dia ada reaction lah dengan budak tadi. Bukan tak ada macam tak ada reaction, hantar kau tak wujud kan. Mana ada macam tu. Dalam Islam tak ada alasan, tak ada suruh kita kau tak wujud tu, tak ada. Anda semayang tak ada siapa wujud kecuali Allah Taala aja. Mana ada ajar macam tu. Kan? Orang kata macam para sahabat tengah semayang, tiba Nabi lintas. Contoh Abdurrahman bin Auf pernah kali semayang jadi imam. Nabi pergi tandas lama sangat. Para sahabat tunggu masa waktu nak habis, macam kita baca itu. Kemudian bila Nabi datang, Nabi sampai, para sahabat yang belakang, subhanallah, sedar Nabi datang. Dia suruh Abdurrahman bin Auf reverse, tahu tak? Subhanallah. Abdurrahman bin Auf start nak reverse. Nabi bagi syarat, suruh teruskan. Dan Nabi datang semayang di belakang, jadi makmum biasa. Dan kemudian Nabi semayang, bersama-sama dia orang bagi salam, dia bangun, cukupkan balik apa yang Nabi tertinggal. So ini banyak daripada hadis ini boleh untuk seorang yang afdal. Semayang belakang Quran afdal. Ini orang paling afdal, hafal Quran dan sebagainya, boleh semayang belakang orang yang biasa hafal sikit-sikit je. Tak ada masalah. Pasal Nabi semayang belakang Abdurrahman bin Auf, takkan Abdurrahman bin Auf setara Nabi. Jadi sah lah. Jadi nak ceritakan, jadi masalah. Memang budak-budak kita memang ada reaction. Jadi budak tu tolak. Lepas main bapak dia menangis. Bapak dia marah. Lepas tu dia menangis. Dua-dua sekali nangis. Lepas semayang lah, bapak dia marah. Tapi lah benda tu memang kita kata biasalah. Dia once, time to time kita biasakan budak tu dengan masjid. Dan dia sedar lah benda boleh buat, benda tak boleh buat. Tegur yang bising, Dan dia okey lah. Yang kita halau budak tu tak kenal masjid, kita pencin pun kenal. Halau dia umur 7 tahun, kau jangan masuk masjid. Dia kenal bila tu? Pencin tu pun kenal. Lepas 55 tahun dia macam, aku dulu kena halau dengan Pak Imam. Masalah, tak boleh macam tu. Dan kita kata pasal masjid itu dia tak boleh. Lepas tu budak dan duduk soft, suruh belakang. Kalau budak tu pelaksanaan proper, jangan kacau lah. Bahkan budak tu letak duduk depan jadi imam pun. Kalau kata dia pelaksanaan proper, dia pakcik. Pakcik baca apa, Iqra' kan. Style Baghdadi, tok macam tu kan. Budak tu dah baca banyak surah lagi. Awak duduk belakang lah patutnya. Zaman Nabi dahulu ada sahabat, dia nanti jadi imam satu kampung semayang belakang dia. Kerana semua orang ikut Nabi, ikut dia. Dia ikut kabilah dia pergi jumpa Nabi. Every time jumpa Nabi ajarkan Al-Quran. Semua tak ingat kecuali dia. So dia jadi orang paling banyak hafal Quran di kampung dia. So dilantik dia jadi imam. Umur dia berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sampai yang best dia, sampai jubah dia tu singkat. Dia sujud kan, dia nampak aurat, dia kata. Lalu sekali kan, dia orang perempuan kampung, dia kata, korang buatlah baju untuk imam korang, dia kata kan. Dia dapat baju, dia kata, aku tak pernah gembira dengan satu benda sesudah Islam berbanding aku gembira dengan baju aku dapat kerana jadi imam. Dia jadi imam. Dia jadi satu kampung, 5 tahun umur dia. Jadi apa salah masalah budak tu boleh proper semayang? Dia biarlah duduk situ. Kalau yang jenis gitu, halau belakang, letaklah belakang. Kan, yang itu. Tapi kadang-kadang bila masuk dengan dia tak sebelah bapak, dia akan diam. Kecuali budak perempuan yang saya nampak itu lah. Bapak dia sebelah, ni bukan bapak dia pun. Dia main tolak tarik. Itu apa masalah apa special case. Yang lain-lain tu kita lama-lama duduk sebelah bapak, dia akan diam. Dia letak belakang, dia jumpa kawan. Apa kau? Ini siku. Kawan siku. Dan sekali gaduh kat belakang, tahu menangis je. Itu masalah dia. Kalau letak sebelah bapak, dia akan diam lah. So bila pihak masjid dia suruh masuk dalam soft, ada pihak masjid kata, tapi kan batak putus soft. Saya kata kenapa putus? Sebab budak ni tak sunat. Siapa kata masalah budak tu tak sunat jadi putus sembahyang? So kalau putus soft, saya kata okey, betul budak tu baca proper. Kalau dia baca proper, dia diam. Okey, kalau dia baca proper tu sebab kenapa segan? Habis pakcik yang baca gagap macam mana? Pakcik baca gagap, keluar soft belakang. Sebab apa pakcik memutuskan soft? Boleh macam tu? Apa benda lah. Kalau budak tak proper, lah kita halau lah ke belakang.
Kalau dia proper semayang, biarlah dia dekat situ. Pasal tu saya kata AJK masjid kat Malaysia ni ada masalah sikit. Ada separuh tu kadang nak sekat, tak suka orang mengajar. Ada juga. Dia jahil, confirm dia jahil. Memang purely jahil. Tak tahu dia benda tentang Islam. Tahu-tahu benda sekarang. Kadang-kadang dia PTD tak tahu benda, tak dia dapat jadi pengurusi surau. Ustaz macam ni tak ikut protokol. Jadi sekali tu saya pernah kena sekali. Tapi dapat juga dah. Dan kes saya dapat Tauliah Selangor tu, kes tu lah. Kes dia nak Tauliah Selangor. Saya malah minta, tapi ada orang surau tu beria usahakan. Minta ambil borang. Bukan buat benda, ambil borang bagi saya isi, tolong hantar borang. Kemudian saya pergi lah. Itu je dia orang ambil borang, hantar borang. Tapi from time to time telefon. Duk tanya apa jadi. Gajian lah orang surau tu. Tapi cerita dia pun boleh jumpa dengan AJK dengan dia punya pengurusi surau. Dia kata, Ustaz tanya Tauliah. Saya kata, Tauliah boleh lah, saya ada. Tauliah Selangor saya tak ada. Dia kata, terus terang lah ketika waktu tu. Lepas tu dia kata, apa dia kata, kalau tak sekian, Ustaz tak boleh ni lah, sekian. Saya sila, Tuan Haji dengan ni. Itu urusan kalau Tuan Haji kata tak boleh mengajar, saya berhenti, tak ada masalah. Saya akan cari makan dengan mengajar. Kalau Tuan Haji nak tanya bukan saya Tauliah ada ke tidak tu, Tuan Haji uruskan dengan pihak penganjur. Tuan Haji debat dengan saya pun tak guna. Tuan Haji, saya bagi buku, Tuan Haji tak baca. Saya bagi buku, salinan buku saya bagi, tak baca pun. Bukan dia tahu pun apa kita belajar. So datang kelas, nak rekod lah. Tak nak rekod. Bang, tadi dia acak idea tau, kena ikut guideline dia. Tapi dia tak tahu apa benda apa yang dia ajar. Jadi benda macam ni kita kata masalah bila AJK masjid kan. Ada sekian, baca jangan dekat segambut dan sebagainya. Ada jadi kes ni. Nak start buang ustaz. Kenapa ustaz Wahabi? Dia jahil gila, tak tahu benda pun. Ustaz buat kelas pengajian hadis, stop. Bukhari, pengajian Sahih Bukhari, stop. Saya kata AJK masjid tak tahu benda. So problem sekarang macam kita kata, macam saya banyak benda saya setuju dengan AJK masjid. Banyak AJK masjid kalau tak ada atas dia, tak ada orang yang ustaz dan sebagainya, memang gagal. Entah benda dia bawa. Panggil orang jual kasturi syifa lah untuk sembuh setan tak masuk rumah. Pun ada juga. dia dapat komisen Allah Alam lah. Tapi dia panggil macam ni, datang. Yang panggil juga ada separuh tu panggil ustaz budak yang kata Imam Ghazali, Nabi menyesal mati tak jumpa Imam Ghazali. Panggil datang Kota Damansara. Ni faham tak pihak AJK yang pelik ni? Bagi saya lantakkan. Okey, tapi tak setuju. Tapi bila berkaitan tajuk masalah haid tadi, bila diorang tak signboard tu, saya setuju. Sebab tajuk dalil tadi kuat. Walaupun saya tak suka orang perangai jahil, tak tahu benda, dia main suka hati je buat peraturan, tapi dalam masa sama bab berkenaan dengan benda betul, kita kata betul. Jangan sentimen yang lain. Tak bagi ustaz kita mengajar, kita pun kata semua benda dia cakap salah. Tak. Bab berkenaan dengan haid tu, dia kata kawasan solat jangan masuk, ya. Ruang solat jangan masuk, betul. Sebab tadi kalau Nabi sekat ketika wanita berada di kawasan padang luas, lapang, tempat untuk solat hari raya, perempuan hadir juga yang haid, Nabi suruh datang juga, tapi jauhi tempat solat. So Nabi suruh macam tu. Kalau tempat lapang Nabi suruh ni, masjid sendiri macam ni agak-agak lagi dahsyat lah. Dan kenapa orang junub kurang daripada haid? Orang junub tadi dia boleh sebab bila wuduk kurang sikit, sebab nanti kita akan baca lepas ni macam Nabi galakkan untuk orang yang dalam keadaan junub, untuk kalau nak tidur ke, nak makan ke, nak buat apa benda lagi, aktiviti yang lain lepas tu, selagi tak masuk waktu solat, selagi tak wajib solat ke atas dia berlaku kan, maka dia boleh buatlah benda dia nak, tak ada masalah, tanpa mandi wajib. Kan nak duduk diam ke, nak benda tanpa mandi wajib, as long as dia berwuduk. Nabi kata bagus, digalakkan, tapi disunatkan saja, bukan wajib. So konsep dia, kita kena bezakan masalah haid dengan masalah junub. Kena bezakan, dia bukan benda yang sama. Okey, sambung. Wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, lepas kita bincang tu, Aisyah radhiyallahu anha dia kata, qalat, dia kata, kuntu ashrabu, aku dahulu minum, wa ana haidun, dalam keadaan aku haid, wal hal aku haid. Dia banyak kadang-kadang waw tu macam tu, wa huwa, wa hum, wa ana kan. Kuntu kan wa ana. Dia waw tu akan jadi macam wal hal, dalam keadaan ana aku haidun. Okey, dalam keadaan aku haid. Thumma unawiluhun nabi, kemudian aku pun ulurkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana dia minum, fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya, maka dia letakkan mulut baginda pada tempat mulutku, bekas tempat mulutku.
Masa dia Aisyah minum kat sini, Nabi ambil, Nabi kacam. Kita kan. Ini bibi siapa ni? Okey. Kan dia letak tempat lain kan. Kita dia tengok ni kesan mulut Aisyah, dia letak kat situ. Fa yashrabu, bagi dia akan minum. Wa ta'arraqul araqa. Dan aku akan ta'arraqu kan. Dia ta'arraqu araqa. Maksud dia apa? Iaitu apa yang tulang kita unggis. Kita unggis tulang kan kita daging kita beli tu kan macam gearbox. Kan gearbox? Gearbox tu kan yang orang Malaysia gearbox setiap bila dipakai tahu. Tulang yang besar tu kan. Jadi Nabi Aisyah kata aku akan unggis lah. Biasa kan daging tu kan masak tak lama sangat kan, tak lembut sangat pun ya. So kita unggis lah. So Aisyah kata jadi gigit tu kan dia unggis. Jadi dia kata aku akan dan aku akan gigit apa ni al-araqa, mana dia kata tulang yang ada tu dipanggil araq. Okey. Tulang yang tu digigit, unggis oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan gigitlah daging yang ada pada dia. Dia kata apa? Dia kata wa ana haidun, dia kata aku haid juga. Summa kemudian unawiluhu, aku ulur dia pada Nabi SAW, fayadau fahu ala mawdi'i fiyya, maka dia letak mulut dia pada bekas mulutku. Mana dia tunjukkan apa, nak tak ada jijiknya ketika mana wanita haid. Jadi hadis ini yang datang ni sepakat hadis Ummu Salamah sebelum ni Nabi tidur dengan dia di atas dalam satu selimut yang sama, disepakati ke atas petunjuk bahawa orang yang haid tadi tidak najis apa-apa daripada dia. Air liur dia tak najis kan, air mata dia tak najis. Macam awak menangis ni air mata awak haid ke tidak? Tak ada kan. Dan tak dijauhi, tak dijauhi daripada dia kecuali apa? Kecuali tempat darah tu je. Itu je elakkan, yang pegang kawasan tu, lepas tu bimbang kita kena darah tadi dia najis. Tu je. Maka tempat-tempat lain tak ada masalah. Peluh dia tak najis kan, rambut dia gugur tak najis dan sebagainya. Oh, masalah orang Malaysia kita bincang bukan nak masalah kalau wanita ketika mana dalam haid boleh potong kuku, potong rambut ke tidak? Okey, siapa yang kata tak boleh? Angkat tangan. Kamera bukan tunjuk pun. Takut sangat keluar muka kat kamera. Okey, kenapa tak boleh? Kenapa? Sebab belum suci lagi. Belum suci. Kalau yang gugur kan kutip lah. La haula wala quwata illa billah. Dengar sini. Yang itu yang mati pun, ni kuku kita ni ujung ni mati. Yang hidup ini. Dan bahkan kalau terputus badan kita, badan jari kita putus, tak perlu mandikan dia. Kan kalau ni kata orang terputus jari kan, boleh tak terus tanam? Ya. Tak timbul tajuk kena macam ni dah mandi ke belum? Mandi. Kapan? Kapan apa jadi? Persemayangkan jari. Jari awak tak ada macam tu lah. It's part of you, tapi tak timbul tajuk. Ada orang pasal dia ada idea ketika tengah haid tadi, mana kalau kita putuskan benda berkenaan dalam keadaan haid, maksudnya kita hantar dia ke akhirat dengan tanpa suci. Abang, badan dia ini buanglah. Tak ada dia datang balik pada kita. Kalau itu panjang gila kuku kita. Kan? Semua kuku dia kecil dia letakkan balik kat kita kan. Mana berhenti kuku ni? Siapa tahu kuku panjang mana? Panjang gila kalau kumpul balik, tahu tak? Ada datang balik pada kita pula. Engkau telah menyebabkan aku terkeluar tanpa suci. Memang dia mati dah lah. Kalau perlu potong. Tak ada masalah. Kan ketika macam tu juga rambut. Kalau tidak kata kuku panjang kan. Kuku panjang. Nak makan nasi, kuku panjang. Kemudian kalau potong air tengah haid tunggu 7 hari lagi. Dah panjang tunggu 7 hari lagi. Nak cucuk ke mana? Dalam tu penuh gila dengan kuman. Lepas tu cedok je jadikan apa chopstick. Benda rangang-rangut betul. Tak ada benda larangan kat situ. Tak ada galakan, tak ada suruhan. Benda tak ada hukum yang mengatakan tak boleh. Kalau perlu dan buat. Sengaja buat kerana dalam haid baru nak buat. Itu nama masalah jugalah. Tengah haid baru sibuk nak potong kuku. Time lain tak nak potong kuku. Dia potong kuku ketika haid. Haid ini waktu mustahab. Tak ada mustahab, tak digalakkan pun. Tak ada galakan, tak ada larangan. Jadi maksud tak ada timbul tajuk. Sibuk nak tanam. Okey, masalah tanam rambut atau kuku. Okey, para ulama kata yang paling nyata tentang perbuatan tersebut adalah untuk mengelakkan kena sihir, tu je. Pasal Nabi SAW disihir kerana rambut baginda SAW diambil oleh orang, kemudian dia letak kat sikat, kemudian dia letak dalam telaga, impak batu, orang sihir baginda. Sebagai baginda SAW terlupa. Sihir paling teruk Nabi kita lupa. Macam tak sedar dah buat ke belum? Dia jadi was-was. Was-was berkenaan apa yang bukannya dia keluar perut ulat ke perut tak. Nabi SAW tidak sedar apa yang berlaku. Jadi Allah izinkan berlaku untuk apa? Supaya jadi panduan pada umat bahawa anda baik mana sekalipun, baca Quran banyak sekalipun, nak kena sihir kena juga.
Jangan kata salah makhraj. Baca Al-Quran, baca Baqarah, baca. Tapi kenapa sihir juga, kenapa? Ni mesti kau salah makhraj ni. Tahu kita masalah, bukan salah makhraj. Bila kena, Allah Ta'ala bagi. Bila terselamat, Allah Ta'ala lindungi. Pak kita buat effort kita baca Quran tadi, mengikuti sunnah Nabi SAW, berjalan sebagai pahala simpanan akhirat. Biarpun protection tak dapat dekat dunia ni, akhirat confirm kita akan dapat. Selagi mana ikhlas lah. Kalau tunjuk kat orang kan, baca Quran kimak mentua datang rumah, salah juga. Orang tua rumah baca A'udzubillah kan. Orang tua kata sejuk hati aku dapat menantu macam ni. Lelaki perempuan sama je kan. Orang tua datang rumah pergi baca. Mak tu hilang macam tak ada kan. Dia baca lagu rock. Masalah juga. Itu konsep yang kena faham. So, jadi dari si konsep asal dia, memang kita kata ikhlas kepada Allah dan juga mendapati sunnah Nabi SAW, itu kita laksanakan. Cuma macam tadi lah kita kata benda-benda tersebut dibuat kerana Allah Ta'ala, dan baca Quran kerana Allah Ta'ala dan dapat pahala simpanan. Satu huruf tadi 10 pahala. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya simpan akhirat. Even though katakan baca surah Baqarah, rumah kita masuk hantu juga. Lantakkanlah. Lantakkan, tak kisah. Bukan penting pun. Pasal apa? Yang penting akhirat tu kita dapat. Ke dunia kita Allah Ta'ala tak berikan, Allah Ta'ala ganti akhirat lagi banyak. Faham? Jangan keluar pula dah baca tapi tak dapat juga. Maksud dia apa? Salah makhraj tu. Ataupun apa? Gantung-gantung RM1,000 tapi tak jadi apa. Padahal RM1,000 bukan itu guna dia. Sibuk gantung. Tapi engkau jadi kaya pasal aku punya lain. RM1,000 aku, dia orang pahat daripada tembaga. Engkau punya apa? Aku punya kaca, patutlah pun. Kau kena tembaga punya, apa betul? Tembaga pula ada yang sekian-sekiannya yang ada lekuk-lekuk kan. Yang dia polish tu sinar tu ada. Lepas tu kawan tu kita ada pakai cengkerang laut je, tu pun tak jadi tak. Tembaganya bagus. Mana ada? Kan? Tulis pakai kertas ke, tak ada benda pun. Masalah dia suruh beramal dengan ayat tersebut, bukan suruh tulis, bukan suruh baca. Orang kita pergi baca. Ini betulkan balik. Amalan kita buat untuk dapat akhirat. Kalau dapat dunia, itu bonus. Tak dapat, tak ada hal. Akhirat kita simpanan dah banyak. Lagi banyak simpanan akhirat. Bahkan apa tak diberi kat dunia, Allah nak ganti hari akhirat lebih baik. Dengan yang lebih baik daripada itu. Faham? Faham Okey. Seterusnya dia kata, maksudnya kongsi makanan suami isteri ketika haid dan sebagainya pun tak ada masalah. Okey. Wa anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, daripada dia, annaha qalat, bahawa dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, bersandar sandar atau berbaring fi hijri, pada apa? Pada ribaanku. Hijri, ribaanku. Fa yaqra'ul Qur'ana, maka baginda baca Quran, wa ana haidun, keadaan aku haid. Ini yang Imam Bukhari letakkan hadis ni sebagai dalil bahawa kalau orang tu ini tandas, dinding belakang ni tandas, dia dekat luar, tak ada hal. Dia baca Quran kat situ tak salah. Dekat dengan tandas, bukan dalam tandas. Macam Aisyah radhiyallahu anha kan ketika haid, maksudnya darah haid tadi ada di bawah kain dia. Tapi Nabi baca di atas riba dia. Sekarang kata salah baca di situ, tak boleh dekat dengan najis ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tak salah pun. Masalah kalau dalam pampers kan, dia pegang. Kita pegang anak aku dalam pampers. Ada macam dia kencing kot. Lepas tu baca Quran mana boleh? Kena ada najis kali ni. Apa pasal pula? Kan Nabi duduk ada riba Aisyah radhiyallahu anha dan kadang Aisyah haid, tak ada masalah pun Nabi baca, tak ada kata macam kau haid, jauh sikit. Atau bantal ke lebih besar sikit ke? Tak ada. Nabi SAW baca je Quran dekat atas riba Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahawa dia adalah tidak menjadi masalah. Jadi dan kat sini juga ada timbul tajuk tentang tajuk bacaan Al-Quran bagi orang yang haid. Ada Pak Melayu bincang kat sini dia kata Nabi baca Al-Quran, Nabi yang baca, bukan Aisyah baca. Nabi yang baca dalam keadaan Aisyah haid, Nabi duduk terima dia. Okey. Dan ada di kalangan para ulama membaca hadis ni, kisah Nabi baca atas riba Aisyah radhiyallahu anha, bahawa boleh untuk pembacaan Quran oleh wanita yang haid. Dan dia pegang masah pun tak ada masalah. Namun begitu kita kata pendapat ini ditolak oleh para ulama yang lain, jumhur para ulama. Namun begitu diorang kata boleh, orang yang tak benarkan boleh, dia kata kalau wanita tu yang hafal Quran, untuk mengulang hafalan Quran dia tak masalah. Ni kita kata orang yang wanita yang haid boleh baca Quran tanpa, macam bukan tahu tak, baca yang orang kita nak buat amal,
dengan baca ulang hafalan lain tau. Kan macam orang tu ada rutin bacaan. Dia kata I suka baca sekian. Kalau ayat Quran tadi menjadi apa? Menjadi zikir pagi dan petang, macam doa naik kenderaan. Walaupun derive from Al-Quran, dia tak jadi Al-Quran dah. It's not considered as reading the Al-Quran. When you say Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang wanita yang haid, dia boleh doa benda sukanan. Walaupun doa itu sebiji macam dalam Quran. Sebab kalau ikutkan Al-Quran sekali punya ayat, dia ada bunyi dia apa? Wa minhum man yaqulu Rabbana atina. Ayat tu macam tu. Macam juga Rabbana zalamna anfusana. Ayat penuh dia adalah qala Rabbana. Mereka berdua berkata Rabbana zalamna anfusana. Maksud dia datang dengan ayat khas. Faham tak? Dia bukan datang dengan doa tu saja. Macam Musa alaihissalam ketika dia lapar. Dia kata dia fatawalla ila, ayat tu bunyi fatawalla ila zil. Maka dia pun berpaling kepada bawah teduhan. Wa qalan, dia kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku kepada apa kau turunkan daripada kebaikan amat perlukan. Dia doa ketika lapar. Dia lapar sangat. Orang kita tak pernah baca doa dia. Tok guru tak ajar. Quran ada, Quran bagi tahu, tok guru tak ajar. Tok guru tak bagi. Kalau tok guru bagi tahu tu, itulah dia yang sebenarnya. Yang Quran ajar belum tentu lagi betul. Jadi masa dia Musa ni sekarang ketika lapar, the whole konteks ayat tadi panjang. Fatawalla ila zilli, maka dia berpaling kepada bawah teduhan. Lepas tolong budak perempuan dua orang tu, dia pun berarah pergi ke bawah teduhan. Kemudian dia kata qala, dan dia kata Rabbi inni lima anzalta ilayya. Maksudnya, dan ada qala kat situ. Whenever kita ambil, kita kata Rabbi inni, kata kita ambil saja doa dia, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku kepada apa kau turunkan dari kebaikan amat perlukan. Dia bukan maksud kita baca Quran. Ingat seorang wanita baca bila apa? Bila naik atas kenderaan, dia baca apa dia kata, dia baca subhanallah sakharna hadza kan. Bukan maksud dia baca Quran. Maksudnya kalau dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai pagi dia bangun Rabbana atina fid dunya. Dia baca, tak ada baca Quran, tak dikira baca Quran. Dikira sebagai doa atau zikir. Hatta macam ayatul kursi yang menjadi ayat peninding. Ketika dibaca, dia bukan dikira bacaan Quran. Faham tak? Saya kena bezakan. Pasal orang kita ni ada masalah sikit. So dalam konteks orang yang baca Quran, wanita yang haid ni, kalau yang ini keseluruhan para ulama bersepakat tak menjadi masalah. Bacalah zikir pagi petang. Tu sebab kenapa kadang-kadang kes ni perlu diamalkan dalam masyarakat kita ni. Zikir pagi petang jangan tinggal. Hatta wanita haid pun jangan tinggal zikir petang. Jadi tempat tinggal zikir pagi petang ni lah menyebabkan ada orang ambil peluang jual histeria kit. Tahu tak? Sebab orang tak nak beramal, tak nak baca zikir pagi petang, dan mulalah start histeria dan sebagainya. Tapi biasanya histeria jadi kat sekolah asrama. Dia nak balik rumah. Histeria jijik-jijik tu. Gitu kan. Ya. Maksud dia, kalau dia kata dia tak dapat balik rumah. Dan asrama pula asrama sekolah agama je. Kan? Sekolah apa? Sekolah kafir tak ada pula. Elok je macam tu kan. Tak college tu tak pernah nak ada histeria pun. Jadi maksud dia benda yang kita kata berlaku sebab kita kata keadaan sebenarnya. Banyak keadaan. Kadang-kadang budak tu nak balik. Ada student seorang tu dia kata dia dulu buat histeria sebab nak balik rumah. Kurang-kurang dapat 2 minggu. Jerit dapat 2 minggu. Mak datang ambil, bapak datang ambil kan 2 minggu tau. Tahu tak ni? Jangan ajar cucu pula. Cucu buat yang tu dia noh nanti. Balik 2 minggu. Dia cakap ni dia buat. Pasal kadang-kadang dia bengang kan. Cuti sekolah, kan camping kan biasa buat benda. Cuti sekolah. Sedangkan cuti sekolah tu budak tak ada nak lepak rumah. Betul tak? Dia kan buat camping tak buat time hari sekolah biasa tau. Dia buat ketika cuti sekolah. Dan cuti sekolah budak tak nak balik. Lepas tu time tu lah nak pergi camping. Time tu lah dia nyampah tu. Alah sekali tu yang dia buat. Kawan dia tengok dia. Dia pun kan. Itu je. Bukan hantu pun. Tapi dah sampai ke peringkat di mana kita tu kena tinggalkan sangat zikir menyati Allah Ta'ala. Sampailah sekali terpaksa bergantung. Kita sekarang ni keluar pada histeria kit. 8,000 tu kan murah. Kan? Payah betul lah kata. Tu saya kata tadi suka sangat. Orang pohon pun tipu, percaya juga. Nak macam mana? Seronok. Okey. Kementerian Ikhraf. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Bukan 5 kementerian kerajaan Malaysia. Mana ada situ. Kan kalau salah lah diorang. Mana ada betul kat situ. Kan? Kalau dia kata buat poco-poco beramai-ramai kan goyang punggung panjantan. Dia kata kementerian endorse. Takkan kementerian endorse dia nak kata ya juga. Kalau dia kata duduk dalam tempat tertutup kita tajuk lain. Depan orang ramai. Kan senang robek. Senang aerobik tau. Kan aerobik, senang robek. Kan? Dia buat depan orang gitu-gitu perempuan goyang-goyang badan. Takkan nak kata walaupun kementerian endorse, mufti ada, takkan kata okey juga.
Quran, sunnah, mufti tak buat macam tu. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nombor 5 bukannya Kementerian Pelajaran, Kementerian sekian, bukannya tu. Bukan Ustaz Adli. Kena sebut je tu. Nanti kamu kata Ustaz Adli kot. Bukan Ustaz Adli. Bukan Ustaz Kariman. Bukan Ustaz Firdaus. Bukan. Faham tak? Dia 5, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dan kita masukkan tengah-tengah 5 tu orang lain. TV Hijrah, TV Oasis. Tapi dia buat Surat Khabar Utusan, TV3, TV9, bukan masuk nombor 5. Diorang boleh salah, bila-bila masa boleh salah. Lalu golek-golek ni tu kan. Apa zikir dikir Nyanyi separuh golek-golek itu sekian. Berceramah, lepas tu gigit-gigit. Kenapa? Kadang-kadang bila kita ikutkan sangat maksud dia trend. Nak kena dakwah pada orang kena ikut trend apa dia suka. Kan itu kalau dia suka, kalau dia trend tu kena apa peluk. Macam mana? Peluk tak? Itu masalah jadi kes. Ada di kalangan ustaz dia kata tak apa, dating coupling di couple di apa di universiti dan sebagainya bagus dia kata. Tak masalah asalkan jaga halal haram. Belah mana halalnya? Kan air tengah malam. Air sedih sangat sekarang ni. Air sekian. Tak apa, jangan takut. Nanti besok kita jumpa. Tak ada pengaduan pada Allah Taala, tak ada mengadu sekian. Patut dia balik pada mak bapak dia mengadu pada suat power pula nanti kahwin dengan orang lain pula. Kan bukan tentu jadi lelaki awak yang mengadu kat dia apa. Tak ada satu benda kena faham. Dalam couple ni benda itu kisah yang orang lupa. Pada bab pegang tangan dan sebagainya. Kan bukan belum tentu lagi orang tersebut akan jadi apa? Suami awak. Yang awak sibuk mengadu kat dia apa? Jadi konsep ni kena jaga betul-betul. Jadi tak payahlah. Semua orang nak ikut apa trend. Jangan kita keras sangat. Apa kerasnya? Tinggalkan yang haram kata. Ya kan kita panggil apa? Kita ringankan sikit. Jangan kata haram. Kurang baik. Macam baru ni kan dia keluar apa tapi berhenti dah. Apa kes apa pasal saya sebut kan dia tak seorang perempuan pakai baju tak cukup elok, kata adakah anda dan pasangan anda melakukan kehidupan yang berisiko? Jangan buat lagi pasal AIDS. Bila tak pelakon seorang tu pakai baju tak proper pun dengan sekian-sekian. Padahal AIDS tadi adakah risiko? Cakaplah maksiat. Adakah anda atau pasangan anda sering membuat benda-benda yang haram? Tapi nak cakap itu tak boleh. Kehidupan berisiko. Pasal sekarang ni AIDS paling banyak berlaku dengan sebab masalah hubungan seks luar nikah. Sekarang ni bukan sebab dadah dah. Dulu dadah orang injek, diorang salahkan dadah sebab injek. Sekarang ni dadah pakai hisap, pakai hidung, tak pakai sini. Jadi tak timbul tajuk percampuran darah dengan orang kena AIDS. So apa hal jadi sebab hubungan seks yang rambang. Yang kita tahu hidup apa yang barat buat kan. Kita ambil je lah daripada sistem pendidikan tu kita bawa kat Malaysia. Diorang remaja diorang hancur, kita nak hancur remaja kita. Pasal pelik betul kadang. Jadi balik pada itu, Quran, sunnah, ijma', qiyas, kementerian salah, Ustaz Adli pun salah, semua salah. Jangan masuk kat situ. Jadi kita kata maksudnya bila kita tahu dalam masalah ni kalau baca daripada luar kan, dia kata ataupun dia lihat saja, para ulama kata tak masalah sebab ini adalah salah satu riwayat daripada Malik bahawa dan dia ada paling baik. Maksudnya berpegang dengan umum perintah ada apa untuk bacaan dan asalnya digalakkan untuk mereka ni baca kalau dia kata hafalan dan sebagainya ya tak apa. Tapi kalau start dia pegang macam orang biasa dia masalah. Ada masalah kat situ. Pasal jumhur para ulama tak membolehkan. Pasal untuk mereka ketika waktu tersebut macam Nabi kata apa? Kan Nabi sebut berkenaan dengan kisah kurang agama. Dengan kurang akal. Ya tak tentang wanita kan Nabi kata wahai golongan wanita tasaddaqna, banyakkan bersedekah. Aksar dan istighfar, banyakkan istighfar dan banyakkan bersedekah, kerana aku lihat kalian adalah kebanyakan ahli neraka adalah daripada kalangan kalian. Lepas seorang wanita tu kata kenapa kami? Nabi kata pada dia taksurun li'an, takfurun asyir wa taksurun li'an. Kau banyak ingkar untuk melayan suami dan juga kamu banyak melaknat, banyak keluar dari mulut tu mencaruk-caruk bukan. Okey. Bukan sini tempat lain punya orang. Lepas tu bila dia kata itu Nabi dia kata Nabi dia tanya lagi kan kenapa Nabi kata dan Nabi kata sambung Nabi kata aku tak lihat pada apa yang paling kuat memberi pengaruh influence pada orang yang punya akal untuk berbanding dengan wanita. Dan Nabi sebut dalam riwayat Nabi kata kurang agama. Bila kurang agama tanya apa kurang agama? Nabi kata kamu diam pada hari-hari kalian, tentu kamu tidak solat dan tidak puasa. So kurang agama. Jadi naqsuddin, kurangnya agama. Dia pasal ikutkan jumlah solat lelaki, jumlah solat wanita. So confirm solat lelaki lebih. Betul tak? Solat lelaki lebih, solat sunat lelaki lebih berbanding solat wanita. Benda tadi bukan masalah hilangnya hak wanita masuk syurga.
Pasal disalurkan mereka kepada kedudukan yang lain. Yang kadang-kadang benda tu yang tak suka, layan suami. Dia kata maknanya hampa lah, I tak ada mood, dia kata. Ya, betul tak? Sedangkan maksud dia kalau ikutkan pada yang suami tadi, tajuk mood tadi tak timbul. Dia pasal kalau dia layan isteri dia baik pun, kalau dia tak jaga masalah jiran, dia kena. Kalau jaga jiran, jaga sekian, tak jaga berkenaan masalah apa hak amar ma'ruf munkar, dia kena. Dakwah tak buat, dia kena. Semua dia kena. Laki ni. Nafkah dia kena. Wanita tak kena. Tapi bila Allah Ta'ala berikan tanggungjawab kepada mereka ni, contoh macam benda paling simple, layan suami. Yang tu masalah paling berat. I tak ada mood lah. You tak tahu ke? Ini kita ada mood. Mood tak ada. You ingat I ni barang-barang ke? Yang salah lah. Bukan orang sini tempat lain. Ulang balik. Faham tak? Jadi benda ni salah. Once kita buka benda ni, tajuk ni, jadi kita pasal apa tak balik pada asal, pintu syurga setiap manusia ni Allah Ta'ala buka dengan jalan masing-masing. So, untuk lelaki, jalan banyak. Kena dia buat kerja banyak. Yang untuk wanita, Allah Ta'ala buka satu pintu yang cukup luas. Pada 5 perkara, buat dalam 5 perkara berkenaan. Yang antaranya adalah taat suami. Dan taat suami tu bukan masalah dia basuh pinggan, basuh baju. Bukan. Hasyalillah, bukan. Mereka kata taat suami. Yang paling orang salah faham ni, taat suami. Saya taat suami saya suruh. Kan, suami saya suruh masak, saya masak. Sekian. Yang paling berat bukan masalah itu. Masalah layanan tu. Yang itu yang kita baca yang wajib kat wanita tadi, yang taat adalah masalah terkatil, bukan tempat lain. Yang lain tak ada masalah. Bahkan suami kena provide. Bini tak boleh nak basuh pinggan dan sebagainya kan. Suami kena provide. Washer seorang. Dekat basuh pinggan. Suami bini tak boleh masak. Suami kena provide. Masa wanita dalam Islam ni bukan diwajibkan jadi tukang masak. Lepas tu ada orang kata, kesian aku, baru Ustaz bagi tahu sekarang. Kalau kita dah awal-awal itu kan, pada suami aku, untung aku kan. Tak, masalahnya ni kena faham. Pasal bukan hak dia. Itu yang kita tahu, yang wajib kata taat tu kat itu je. Kat masalah hubungan layan suami. Yang itulah paling berat. Bab lain dia happy nak masak kan, dia suka masak bagi suami makan baju bulat suami dia. Tak ada happy, dia happy. Tak ada masalah. Pasal dia happy, pasal benda tu dia hobi, tahu tak? Pasal dia hobi. Bab layan tu masalah dia mood. Tak ada mood lah. Tak ada mood lah kan. Bawa tengok cerita Korea kan, Korea nangis-nangis, lepas tu nak tengok suami nak pegang-pegang badan. Mana boleh? Kan? Tak ada mood lah dia kata. Yang cakap apa? Yang cakap apa? Yang itu yang kita kata masalah pintu besar untuk masuk syurga, situ. Dia pergi panjat atas bumbung. Tak, pusing apa, balik cangkuk. Buat apa tu kak? Masuk dalam rumah tu lah. Saya kata kak, pintu buka tu. Tidak, saya masuk atas bumbung juga. Tak tahu jatuh tergolek-golek, tak masuk apa tahu. Ini bahaya. Pasal spesifik dia tidur. Hubungan seks. Mudah kita cakap kan. Akak cakap apa? Pasal dia itu saja. Tak, itu tajuk masak tidak wajib. Itu sedekah tak? Itu sedekah aja. Sedekah tambahan untuk wanita tadi layan suami dia buat ni sekian. Itu sedekah dia tambahan. Yang betul-betul wajib taat dia dekat situ. Bab lain tak timbul. Bahkan laknat malaikat kepada wanita bukan kes berkenaan dengan tajuk tak masak. Tak layan suami panggil tak datang balik, itu laknat. Laknat sepanjang malam. Itu beza dia. Sebab kenapa pintu syurga tadi betul lah tak buka boleh bab masak je boleh buat sampaikan suami happy makan macam sedap dan tidur kan, tak ada bahaya hubungan, bagi makan kenyang-kenyang dia tidur kan, okey je boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting sekali maksud dia, bila suami minta layanan jangan sekali tolak, tu je. Yang tu kita kata jalan syurga tadi kat situ. Hatta isi Nabi ketika haid pun Nabi kata suruh pakai kain. Dia bukan lain, dia kata air datang bulan, tak ada jawab. You cannot answer something like that. Itu kena jaga bab ni. Tapi bila orang simpati tu kata hutang bulan tu pegang-pegang lah. Hush dia kata. Dia halau suami dia. Salah je kat apa? Pandai sendiri lah. Langsung pintu lain lah. Kalau ada pintu lain, kalau pintu solat banyak, pintu puasa banyak, dan tak apalah. Ini pintu Korea banyak. Jaga-jaga sikit. Saya ni sebab Allah Ta'ala buka jalan, ikut jalan itu. Sebab kenapa kurang agama tadi kan, bila orang tak bagi, tak pernah sekat untuk the best place for you to read Al-Quran is in the solat. Itu saja dia. Tapi kalau kata orang untuk ulangan, silakan buat. Untuk saja-saja baca, just happy-happy, macam nak menenangkan jiwa, tak ada lain kan. Zikir pagi petang buat, pasal dia termasuk di antara benda yang bukan dikira bacaan Al-Quran. When you are reading Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas tu, itu bukan dikira baca Quran. Bahkan dikira sebagai zikir pagi petang. Baca ayatul kursi, zikir, macam dah naik kenderaan kan. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu walaupun dia dalam Al-Quran dibawa keluar, tapi dia bukan dikira sebagai ayat Quran ketika anda baca.
It's not considered Al-Quran. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah adalah tak dikira ayat Quran, dikira sebagai doa daripada Al-Quran atau doa tiru cara Al-Quran ajar kita. Faham? Kalau macam Rasulullah, Yep. dia baca Quran, tu bukan dia pegang Quran kan? Tak. Tak ada Quran. Tak. Kalau kita, maksudnya pegang Quran tu boleh lah. Pegang untuk wanita ke apa ni? Untuk lelaki yang Lelaki tak ada masalah. Okey, okay, ni ada masalah orang kita kata. Dia kata Rasulullah baca, kalau ustaz betul ikut Rasulullah. Dia ustaz tak baca macam Rasulullah dia kata. Sebab apa saya kata? Sebab Rasulullah baca mana dia pegang kertas? Mana pegang buku? So ustaz baca pakai buku, mana ustaz ikut Rasulullah? Saya kata kita dengan Rasulullah SAW ni dua keadaan. Satu kata-kata Rasulullah, satu perakuan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah. Dalam masalah kita kata Rasulullah SAW buat sendiri, buat macam tu. Kalau bagi dia tak berhenti baca, tak berhenti menulis. Tapi para sahabat Nabi SAW dahulu belajar Al-Quran dengan mushaf, dengan tulisan. Kisah Umar bin Khattab anhu ketika mana apa? Lempang ipar dengan adik ipar dia, adik dia dengan kan? Kan ketika adik sorok kertas tu kan? Lembaran tu, sorok belakang dia. Kemudian Umar dah lempam-lempam dah darah mulut semua. Dia kata apa benda belakang kau tu? Sekian kau mandi lu datang. Maksud dia ketika tu dia pakai apa? Tulisan. So Nabi tak ada kata macam jangan pakai tulisan. Mana ada? Bahkan Nabi ada penulis wahyu ramai. 42 orang Nabi yang SAW lantik sebagai penulis wahyu. Tulis wahyu. Tiap kali turun Al-Quran, diorang akan datang Nabi panggil, letak Quran ayat ni pada surah sekian. So jadi dengan sebab itu kita kata walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi iakan. Para sahabat belajar Al-Quran daripada tulisan ada. Dia tak timbul tajuk masalah macam tu, tapi mungkin satu surah saja, 2 surah, tapi tak dihimpunkan sekaligus semua sekali. Itu je beza dia. Mungkin dengan faham sekarang bahawa benda tadi Nabi clarify perbuatan membaca tadi tu either reading daripada bacaan atau reciting. Itu disebut recitation. Bagi tilawah, tak ada bagi qiraah. Faham? Recitation. Kalau qiraah means you have to do to something for something. Towards paper kan sebagainya, kulit ke apa, then recite, you read. Yang ini bukan read, recite. Orang kata utlu ma yuhiya utlu atau dia kata iqra'u ya utlu tilawahlah, mana recite. Dia tak kata apa iqra'. faham tak? Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah apa yang terwahyu padamu daripada kitab Tuhanmu. Allah Taala arahkan macam tu pada kita. recite tu tak ada buku lah. Recite tak perlu buku. Recitation of sekian. Kalau saya cakap bahasa Melayu, bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu ke recite? Bahasa Inggeris kan? Kan recitation of poem. Ada pun dulu kertas. Saya perlu kertas pun. Recitation. Mana ada? So, sebab kenapa dalam Quran ada lafaz tilawah. Tapi Nabi punyalah kesian kat kita. Dia sebut berkenaan dengan tajuk contoh baca Quran. Nabi kata iqra'ul Quran. Baiknya. Kalau Nabi kata ihfazul Quran, mampus habis. Kan Nabi kata iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Nabi kata fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahibihi. Dia akan datang di kiamat nanti menjadi persyafaat kepada pemilik dia, orang yang membacanya. Iqra'ul Quran. Nabi kata iqra'u. Nabi tak kata ihfazu. Kalau Nabi kata ihfazu, habis gagal. Semua orang tak boleh buat. Tapi dia kata iqra'u, anda boleh dapat tak? Semua orang boleh dapat. Tapi semua tinggalkan. Dia kata ini untuk hafaz Quran je. Tak, itu kata iqra'u. Iqra'ul Quran. Tu dia kata Nabi SAW berikan lafaz tadi, pakai lafaz Nabi. Kalau kita kalau macam tu Quran Nabi syafaat, saya tak masuk kelas sekolah tahfiz Quran. Jangan fikirlah masalah tu, masalah anda sebenarnya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bacalah. Sering membaca dia anda menjadi ahli Quran. Zaman Nabi dahulu, orang-orang yang dikatakan sebagai penghafal Quran, dia panggil qurra', qori Quran, sering sangat baca Quran. Ada masa kosong baca Quran. Qori. Itu bagi qori. Bukan qori yang gitu-gitu tu. Itu qori gitu, qori Malaysia, qori zaman sekarang. Qori zaman dulu dia pagi, petang, siang, malam Quran. Masa kosongnya Quran. Yang kita sekarang tak ada masa kosong je Korea. Sekian. Kan? Ada macam-macam benda kan, mainan banyak. Filem lagi ni filem baru tak keluar lagi ni, nak tengoklah sekian. Tak ada masa untuk Quran. Quran baca. So Nabi kata baca lah, Nabi kata baca. Tak ada masalah kalau kita pegang tu, betul lah, kena tak dengan arahan Nabi? Kena. When you are reading that something like that, baca macam ni pun kena. Pasal Nabi kata iqra'ul Quran. Kalau Nabi kata ihfazul Quran, habis. Gagal. Baca dengan faham. Siapa kata? Nabi tak cakap pun. Nabi tak cakap. Kalau nak tu faham dulu, nak masuk kelas harfiah lagi. Tak ada habis harfiah, ustaz mati. Harfiah ustaz lari. Kan ponteng. Pasal kali
selagi tak faham, tak baca salah. Pasal kita kata, sebab apa? Nabi kata alif, lam, mim. Aku tak kata alif satu huruf. Nabi kata aku tak kata alif satu huruf, aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Soalan nak tanya, siapa tahu pengertian alif lam mim? Angkat tangan. Tapi pahala berjalan. Walaupun anda tak faham, pahala berjalan. Bahkan menjadi ahli Quran tadi tu tak semestinya anda tahu benda isi kandungan dia macam tu. Sekali, ada benda yang Allah suruh kepada kita, tak tahu, tak ada masalah. Wal mursalat tu angin ke malaikat ke kuda, lantakkanlah. Tapi kalau tak tahu ni kita macam mana kita baca? Baca je lah. Pasal Nabi kata iqra'ul Quran. Yang kita bacalah Quran. Quran bagi petunjuk. Iyalah itu dia patut tanyalah ustaz pula. Kan nak faham sendiri tu masalah pula. Kita macam kena faham sendiri. Mana boleh? Kena tanya lah pasal kena untuk faham Quran, kena tahu hadis. Belajar hadis pula. Tapi baca Quran baca. Baca Quran kena baca. Faham? So, sebab itu kata siapa wanita yang haid, kalau dia kata dia ada hafalan Quran, ulanglah. Tak ada masalah. Janganlah time haid sibuk nak baca, time biasa time lain tak nak baca. Pun masalah juga. Time lain tak baca langsung. Tak baca langsung. Bila haid dia, Ustaz Adli kata boleh baca ketika haid. Time haid tu dia baca. Aku masalah juga orang jadi cekik tu. Bacalah ketika waktu. Bukannya maksud ketika kita haid baru baca. Okay, jadi itu maksud dia. Dan dan tidak sah sebenarnya apa yang disebut mengenai menghalang bacaan Quran daripada larangan Nabi SAW kepada haid baca Quran. Tak ada yang sahih pun. Semua hadis yang datang berkenaan dengan larangan Nabi SAW kepada wanita haid baca Quran adalah tidak sahih, kata. Dan dikiaskan junub dengan haid pun salah. Haid, junub. Maksudnya haid boleh baca Quran. Haid boleh baca Quran. Tapi konteks tadilah dengan keadaan tadi. Sama ada dia tak pegang Quran tadi macam mana orang biasa ataupun dia ulang hafalan yang dihafal. Tapi kalau memang bacaan hari-hari. Itu stop. Benda tu dia kata amal ibadat biasa harian tadi stop. Yang tu kena stop. Pasal itu saya kata untuk ulangan ya, untuk belajar ya. Untuk saja amalan biasa tinggal. Pasal solat lagi baik daripada tu kita tinggalkan. Solat is better than that. Solat is better than solat sunat. Baca Quran dan solat sunat lebih baik daripada itu, ditinggalkan. Jadi pada datang kita buat benda tu. Tak boleh lah tawaf. Tak boleh. Jadi dengan sebab tu kita kata benda yang bacaan biasa tak ada. Ulangan lain. Untuk ulangan, untuk belajar. Belajar akan kata dia masih gagap lagi baca Quran. Then tapi datang haid, tinggal. Tak datang kelas. Belajar. It's okay for her to learn. Boleh pegang Quran. Ketika waktu belajar dan itu ya. Ya. Kadang-kadang untuk sengaja suka-suka hati macam amalan harian jangan buat. Bila memang hari-hari baca, waktu bila haid kena stop. Stop. Macam solat kita. Tapi kalau dia kata benda yang kita kata benda yang contoh macam hafalan kita dan teruskan. Zikir pagi petang teruskan. Zikir pagi petang teruskan. Hafalan tu kita boleh guna Quran yang ada tafsir lah setiap ada masalah. Tak kisah mana-mana pun. Quran saja betul tak apa. Yang pentingnya dia bersebab, bukannya saya happy-happy. Kan tu sekarang saya nak geram juga ada orang time haid tu sibuk nak baca, time tak haid tak baca. Nanti kena juga masalah. Sungguh tau. Okey. Jadi dia kata apa? Dan sebenarnya urusannya adalah urusan orang yang haid ni tadi dia adalah panjang. Dia bukan macam orang yang junub. Orang junub dia mandi je hilang. Orang yang haid 7 hari dia tak boleh nak buat benda. Tapi dengan sebab kita pembacaan Quran bagi mereka ni digalakkan tapi pada keadaan yang macam saya sebut tadi. Haid dia tak sentuh masa hafalan, ulang. Jangan tinggalkan Quran. Tapi dalam masa sama untuk dia buat amalan, buat sekian sebagainya, jangan. Pasal tempat terbaik baca Quran dalam solat anda tak boleh buat dan jangan jadikan benda itu sebagai tajuk. Okey. Zikir yang lain pun banyak juga boleh dibaca selain daripada Al-Quran tadi kan. Macam zikir pagi dan petang macam subhanallah alhamdulillah Allahu akbar boleh ulang. Buatlah kali, tak ada masalah. Dan bahkan ayat Quran yang dijadikan zikir pagi petang pun teruskan baca. Kalau masa haid baru dia nak start hafalan. Itu yang kita kata kenapa nak buat macam tu? Tunggulah haid 7 hari je bukan 30 hari. Masa. Tak tunggu 30 hari yang lepas 7 hari kan buatlah start. Itu time tu lah sebab nak buat. Okey. Jadi berbeza. Haid dengan junub jangan samakan. Okey, jangan samakan Dan diambil daripada ni pembacaan Nabi SAW pada riba apa wanita yang haid itu isteri dia boleh untuk bersandarnya orang yang sakit kepada orang yang haid dan solat. Kalau ada orang sakit kan tak boleh semayang, dia nak baring sebagainya kan. Dia kena duduk bersandar. Katakan yang dia sandar tadi adalah wanita haid. Sah tak ada salah. Kalau sekiranya pakaian dia adalah bersih, kalau penuh tahi dan juga darah tu kan sah, tak boleh lah. Okey, dan dia itulah satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Dan sahih riwayat ni dia kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku tengah haid, dia kata
Wa ana haidun, haid. Itu yang paling sahih, bukan haidah. Sebab wanita tak perlukan kepada apa? Ta marbutah untuk haid. Pasal haid hanya wanita saja yang haid. Kalau macam alim, alimah. Katib, katibah. Sa'iq, sa'iqah. Haid, tak ada haidah. You know? Faham pasal untuk lelaki, dia untuk tak ada lelaki perempuan. Kalau lain ada lelaki perempuan. Nazir, nazirah. Yang memandang. Wujuh nazirah atau basirah. Okey, kita ada lelaki, ada perempuan. Tapi yang haid tak ada. Yang sahih dia perempuan saja, lelaki tak ada, okey. Jadi maksud dia, okey. Dia maksud dia kata itu dan bila disebut berkenaan tajuk sebut pada hadis yang terakhir itu, dia kata apa? Dia kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dahulunya orang-orang Yahudi. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulunya orang Yahudi, idza halatil mar'atu, bila haid seorang wanita, fihim di kalangan mereka, lam yuakiluha, mereka tak makan bersama dengan isteri berkenaan. Walau jami'uhunna fil buyut, mereka tak berhimpun dengan wanita-wanita dalam rumah. Kalau keluar. Fasa'ala ashabun nabi, maka telah bertanya sahabat-sahabat Nabi, an-nabiyya kepada Nabi SAW. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah Allah Ta'ala firmankan Al-Quran, turunkan ayat Al-Baqarah 222, Allah nyatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya engkau, hai Muhammad, mengenai haid. Qul huwa adha, katakanlah hai Muhammad, dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita pada haid. Ila akhir ayat, sehingga akhir ayat. Faqala Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, buatlah semua benda kecuali nikah. Do everything else except persetubuhan. Nikah tu maka maksud nikah tu nikah, akad nikah aku, akad nikah dan sebagainya. Ada orang kata kalau baca salah hadis ni, dia kata apa? Kalau itu nikah orang yang haid tak sah. Mana ada? Tak boleh lah, pasal ayat hadis ni bukan maksud dia itu. Hadis maksud nikah ni adalah jangan buat sebenarnya kecuali apa? Persetubuhan. Do everything else except persetubuhan. Faham? Masa haid boleh nikah kan? Boleh lah nikah. Dia kentut pun sah. Tak ada wuduk kan? Kau ambil akad nikah ni dah wuduk ke belum? Belum lagi. Ambil wuduk. Kan? Okay, itu orang Melayu kita kan suruh apa? Pasal takut nanti budak-budak ni kena apa? Kena gangguan lah, kena gemuruh dan sebagainya. Bukannya maksud benda tu tak sah. Akad nikah ketika haid sah. Kan? Yang tak sah ketika ihram je. Atau ketika mana iddah. Atau ketika mana orang lelaki tadi dia cerai dari isteri dia 4 orang. Dalam dia ada isteri dia, katakan isteri dia 4 orang, dia cerai seorang. Maka dia cerai seorang, selagi iddah wanita tu tak habis, dia tak boleh nikah baru. So ketika tu dia sementara tu dia masih lagi, pasal isteri tadi masih lagi boleh dia rujuk. Masa isteri dia walaupun dia kata dalam tempoh 3 kali haid atau 3 bulan tu, kalau isteri dia tak ada haid, dalam tempoh iddah tersebut isteri tu masih milik dia. So maksud dia masih lagi ada 4 wives. Selagi tak habis iddah wanita ni, jangan nikah satu lagi. Habis iddah barulah nikah satu lagi. Atau ketika mana seorang tu ceraikan, dia nikah seorang je, dia bercerai dengan kakak, nak kahwin adik. Atau cerai dengan adik, nak kahwin kakak, adik-beradik kan. Okey. Dalam tempoh iddah apa, wanita kata dia ceraikan lah, bukan mati dia ceraikan isteri dia. Kemudian dalam tempoh iddah tadi dia tak ada nikah dengan kakak. Sebab ketika itu adik tadi masih lagi dikira isteri dia. Atau kalau dia kahwin kakak, kakak tu masih lagi isteri dia, adik tu dia tak ada nikah dengan adik. Itu tempoh yang kita lelaki pun ada iddah. Lelaki pun tunggu. Selagi tak lepas habis tu tak boleh. Waktu-waktu yang lain kata nikah tadi sah. Kat mana, atas gunung, tepi bukit dan sebagainya, depan Kaabah, tak gilah. Buat telaga Zam-Zam dan Gua Hira. Orang kita kan suka pelik-pelik tu. Okey. Nak sekian, kononnya akan dapat sekian. Okey, jadi Nabi kata buat semua benda kecuali nikah. Okey? Kecuali nikah maksud dia jangan buat jangan nikah je tak boleh. Lain semua tak apa. Okey? Maksud dia buat semua benda kecuali nikah. Yang mana benda berkenaan larangan Nabi SAW, kata. Lalu bila berkata itu, fa balagha dzalikal yahud, maka sampai kata-kata tersebut kepada orang Yahudi. Faqalu, maka mereka kata, ma yuridu hadzal rajul, tak nak lelaki ni, itu Muhammad ni, ayyada amin amrina syai'a, untuk tinggalkan urusan kita apa-apa, sesuatu pun, illa khalafana fihi, kecuali dia akan canggahi kita dalamnya. Anything Nabi cakap, orang cakap je benda, Nabi pun khaliful yahud, buat opposite daripada Yahudi punya perbuatan. Lalu faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr, 2 orang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Faqala, lalu mereka berdua berkata, ya Rasulullah, innal yahud takut kadha wa kadha. Orang Yahudi kata macam ni. Dia kata tak adalah Muhammad ni benda kecuali nak canggahi kita. Afala nujami'uha, kalau itu boleh tak kita setubuhi isteri kami? Nujami'uhunna, kami bersetubuh dengan isteri kami waktu dalam haid.
Pasal khilaf dengan Yahudi terus kan. Bukan sekat khilaf masalah makan, minum, tidur je. Masalah apa? Persetubuhan. Kita lawan, langgar ni. Boleh tak kami? Fataghayyara wajhu Rasulullah. Maka berubah wajah Rasulullah SAW. Hatta zananna annahu qad ajala alaihima. Sehingga kami menyangka bahawa baginda telah apa? Marah kepada dua orang sahabat tadi. Itu apa? Usaid bin Khudair dan juga Abbad bin Bishr. Lalu mereka berdua pun fakharaja. Mereka dua keluar. Fastaqbalahuma hadiyah. Maka bertemu dengan mereka hadiah. Sampai Rasulullah SAW. Min labanin. Daripada susu. Ada orang hantar susu pada Rasulullah SAW. Farsala min atharima. Baginda suruh jejak. Panggil mereka dua. Fasaqahuma. Baginda bagi mereka dua minum. Fa'arafa an lam yajid alaihima. Maka fahamlah mereka berdua bahawa Rasulullah tak marah pun mereka berdua. Cuma kata-kata mereka salah lah. Berubah wajah Nabi. Dan bukan setakat kita bukan Rasulullah kalau nak canggahi Yahudi, kita bukan setakat apa tak makan sama aja. Kita tidur terus, buat hubungan terus. Kan dia canggah terus. Jadi Nabi marahlah. Pasal benda tadi macam over lah. Dia ada limit dia. Buat semua benda kecuali nikah. If'alu kulli syai' illa nikah, maksud dia persetubuhan. Buat semua kecuali persetubuhan. Hubungan jenis tak boleh buat. Maksud dia persetubuhan, maksud dia yang inilah. Kalau setakat orang kata peluk-peluk dan sebagainya, lain-lain boleh buat. Macam kita tu yang macam Nabi suruh isteri dia pakai kain ketika dalam haid. Tu kena ingat wanita dalam haid, walaupun kalau dalam haid sekalipun suami panggil datang. Cuma masalah kita tu ikatlah. Jangan bagi kawasan berkenaan takut terlajak. Tu je. Jelas? Jelas Baik. Ada soalan? Tak ada. Berhenti kat sini. Ya. Nak yang sama dia tu kalau haid tak boleh haram oleh dia. Kalau haram tidak. Dia kan tak, bukan masalah ni. Haram tidak. Nak kata haram tidak, dia tak ada manfaat lah. It's nothing. Macam orang haid mandi. Boleh mandi tak? Mandi lah, tapi mandi wajib tak boleh. Takkan lepas. Kau ada mandi wajib berdosa ke? Tak sah je lah. Tu je kan macam wanita yang haid, dia wuduk juga. Maka dia tak sah je. Dia bukan jadi masalah. Tak ada, jangan buat lah pun. Tak guna pun buat. Pasal dia tak meringankan pun hadas dia. Kalau orang yang apa junub, dia ambil wuduk tadi meringankan hadas dia. Hadas dia ringan. Pasal Nabi kata pada orang yang apa nak tidur, nanti kita akan baca lepas ni, nak tidur, nak makan selepas persetubuhan dengan isteri dia, dia keluar air mandi, dia nak buat apa-apa. Kan? Jadi boleh tak dia sekian-sekian? Nabi kata ya, kalau dia berwuduk. So dia wuduk meringankanlah. Faham? Ya. Wanita haid tu kena basuh dulu atau boleh buang dulu? Buang lah. Kalau bimbang takut kena sihir, then basuh lah. Kalau takut. Normally pasal sihir tadi dia ambil daripada benda-benda apa personal. So baju dalam, darah, air liur, apa lagi? Rambut, kuku. Itulah cerita dia. Kadang-kadang tinggal kat apartment kan macam tinggi gila, nak campak ke mana? Campak-campak di atas, jatuh bawah kan. Jadi maksud dia benda tu kalau andai kata zaman dahulu dia itu supaya jangan sampai darah tu terkesan tu je. Kalau ada kesan darah tadi orang boleh sihir, tu je. Lain tak ada masalah. Masalah kotor tadi biar kotor lah. Macam kita buang buang lain lah. Macam kita buang najis kita lah. Najis kita pun kita ikut saluran kan. Jangan buang tuan wanita dalam jamban. Sumbat jamban kesian orang nak kena buang. Itu masalah kadang-kadang rumah. Faham Okay, baik. Berhenti sini.